Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita, pengembaraan kita di alam firman, iaitu kita masih menghayati surah Yasin, yang mana insya-Allah pada siaran kali ini kita akan teruskan penghayatan kita dengan kita menyelongkar maksud firman Allah ayat 63, 64 dan 65, iaitu suasana-suasana ayat-ayat di mana Allah firmankan tentang apa yang akan berlaku nanti bila kiamat itu berlaku, bila kehidupan akhirat itu tiba. Sebelumnya, marilah kita sebelum menghayati ayat-ayat 63 hingga 65 ini, kita imbas sedikit ayat-ayat yang Allah firmankan di surah Yasin ini sebelumnya, iaitu ayat 60, 61 dan 62. Yang ingin kita hayatinya 63 nanti kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 3 ayat ini, ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, yakni syaitan itu musuh yang terang, musuh yang nyata buat kamu. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan sebaliknya, aku perintahkan, aku tetapkan, hendaklah kamu menyembah aku, dan inilah merupakan jalanku yang lurus. Ini jangan sembah syaitan, sembah kepada aku. Ayat 60, 61 dan ayat 62 pula, yang dalam siaran yang lalu kita banyak selongkarnya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Siapa kamu tu? Ya Bani Adam, sebagaimana ayat 60. Wahai anak-anak Adam. Itu manusia tu semua. Jadi manusia ni yang telah disesatkan oleh syaitan begitu ramai. Afalam takunu ta'qilun. Maksudnya, mengapa tidakkah kamu, maka tidakkah kamu sepatutnya mahu berfikir dan insaf, yakni tidakkah kamu mahu menggunakan akal kamu dalam perkara ni? So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara pengajaran utama daripada ketiga-tiga ayat tadi, Allah melarang kita daripada mengabdikan diri kepada syaitan, yang mana syaitan ini selalu mengajak manusia untuk bersama dengannya di dalam neraka kelak. Yang kedua, kita perlu menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Musuh yang bukan setakat kita lawan dengannya, malah musuh yang perlu dikalahkan. Pengajaran yang ketiga, perlu anak-anak Adam ini, manusia ini, menjauhi sifat sombong dan angkuh yang akhirnya membuatkan iblis dan syaitan yang terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala
berbuat demikian, iaitu berpunca daripada sifat sombong dan angkuh inilah, maka iblis secara khususnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Yang keempat, pengajarannya menjadi kemestian kepada manusia untuk memusuhi syaitan, yang syaitan ini adalla minkum jibillan katsira, yang sentiasa menyesatkan manusia dari jalan Allah dan kehidupan sejahtera. So inilah antara kesimpulan dan pengajaran daripada ayat-ayat yang lalu. Hal ini semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semasa di dunia. Boleh kita jadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Kita perlu mentaati Allah. Wa ani'buduni. Perlu mentaati Allah. Segala ketetapan Allah. Ini masa hidup di dunia. Tapi di akhirat pula lain cerita dia. Inilah yang ingin kita hayati ayat-ayat seterusnya, 63, 64 dan 65, insya-Allah. Allah berfirman, "Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun." Yang kamu saksikan sekarang ini, al-yauma, today, sekarang ni lah maknanya, adalah neraka Jahannam. Dunia ni mana nampak neraka? Nampak-nampak syurga. Nampak-nampak syurga. Itu bagi setengah manusia lah. Neraka tak nampak. Jadi Allah katakan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah dia neraka Jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya. Maknanya tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu. Maknanya diperingatkan dulu kepada kamu masa kat dunia. Sekarang ni bukan setakat nampak saja, diperlihatkan saja. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Rasakanlah kamu. Islauha. Rasakanlah balasan dan bakarannya pada hari ini, bima kuntum, bersebabkan perbuatan takfurun, kufur kamu. Maknanya, rasalah sekarang ini, rasakanlah neraka Jahannam ini, yang mana kamu merasakan itu bersebab daripada kekufuran kamu dulu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hakikatnya inilah janji Allah. Janji Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utuskan pertama kalinya buat masyarakat Arab Quraisy Makkah, bahawa ada di sana nanti selepas kematian apa yang dinamakan kebangkitan. Ada di sana nanti selepas dibangkitkan, kamu akan dihimpunkan, dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat kebaikan walau seberat zarah sekalipun, dia akan lihat, dia akan tahu, akan dibalas. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitulah juga sebaliknya. Bila ada sesuatu kejahatan, keburukan, dosa yang dia buat, dia akan dibalas. Dia akan nampak, diperlihatkan. Ini mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, orang yang beramal baik, inilah tempatmu, syurga Allah penuh nikmat. Yang berbuat jahat, inilah tempatmu. Rasakanlah bakaran api dia, iaitu neraka Jahannam. So akhirnya inilah adalah janji Allah. Itu yang dikatakan
sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di permulaan ayat 63 tadi, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah dia neraka Jahannam yang mana kamu pernah dijanjikan, diberitakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di surah Al-A'raf ayat 44 Allah berfirman mengisahkan bagaimana keadaan orang-orang ashabul jannah dengan ashabun nar. Firman Allah, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. Dan apabila ashabul jannah, penghuni-penghuni ataupun ahli-ahli syurga yang setelah ditempatkan di tempat masing-masing, nada, memanggil, berseru. Yang diseru ini ashaban nar, penghuni-penghuni neraka, dengan bertanya kepada mereka. Ahli syurga ini bertanya kepada ahli neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya, kata ashabul jannah, penghuni syurga ni, kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami. Maknanya nikmat syurga yang dijanjikan, ada tempat tinggal yang selesa, ada makanan yang mengenakkan, tempat yang cukup nyaman dan sebagainya. Ini yang telah kita sama-sama hayati dalam siaran-siaran yang lalu. Nikmatnya yang dirasakan, yang dikecapi oleh penduduk syurga. Jadi mereka mengatakan, ini yang telah dijanjikan dulu, nak sekarang kami dapatinya. Qad wajadna, kami mendapati, ma wa'adana rabbuna haqqa. Benar. Semuanya benar, semuanya betul. Lalu ashaban nar ini, penghuni-penghuni neraka, bila ditanyai macam tu, qalu na'am, para penghuni neraka tu menjawab, benar. Benar apa yang dijanjikan kepada kamu, benar. Maka Allah firmankan, fa'azzana mu'azzinum bainahum. Kemudian berserulah penyeru, yakni yang dimaksudkan di sini azzana mu'azzinun, bukan tukang azan Bilal, tak. Yang dimaksudkan muazzin di sini adalah orang yang menyerukan, iaitu yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat. Apa dikatakan di antara mereka ini, kedua-dua ini, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahawa laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Ini surah Al-A'raf ayat 44, jamaah boleh rujuk. Maknanya antara penduduk syurga dengan penduduk neraka masih boleh berinteraksi. Penduduk syurga mengatakan, kami dapati apa yang Allah janjikan kepada kami, semuanya benar. Kamu macam tu ke? Mereka jawab ya. So begitulah. Yang mereka jawab ya tu kerana mereka ditimpakan azab, laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat itu saja, yang berdialog, yang berinteraksi ni juga, yang tanya jawab ni, bukan setakat ashabul jannah dengan ashabun nar, penduduk penghuni syurga dengan penghuni neraka, malah dalam neraka tu sendiri
masih dapat berdialog lagi, bertanya jawab lagi, malah saling dakwa mendakwi lagi antara syaitan dengan penghuni-penghuni neraka. Pengakuan yang dibuat oleh syaitan malah. Ini yang akan kita hayati sedikit dari surah Ibrahim ayat 22. Firman Allah, wa qala syaitan, dan berkatalah pula syaitan, lamma qudiyal amr, setelah selesai perkara itu, maknanya telah dihimpunkan, telah dineracakan, lalu ditempatkan ke dalam neraka ni. Berkata syaitan selepas tu semua, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Itu yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun ini. Jadi Allah telah menjanjikan kepada kamu sesuatu, dan yang mana janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun masa dunia dulu, wa'adtukum, aku menjanjikan kepada kamu, yang mana buat dosa, minum arak, lakukan zina, makan riba, contoh aje lah, tak apa-apa, it's okay, hidup hanya sekali, enjoy, dan sebagainya lah. Aku juga janjikan kepada kamu, fa'akhlaftukum, lalu aku mungkiri janji aku kepada kamu. Apalah, buat dulu. Ini masa kat dunia syaitan menggoda manusia. Buat. Nanti lepas buat, dah tua sikit, taubatlah. Taubat. Kan taubat tu bila sekali taubat, hapus semua dosa yang telah lalu. Sama macam at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Apa yang pernah disabdakan oleh Nabi. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa, kaman la zambalah, seumpama orang yang tidak buat dosa. Maknanya dihapuskan. Tu hadis apa? Dia goda si syaitan ni. Jadi syaitan menggoda manusia, buat. Akhirnya fa'akhlaftukum, aku mungkiri janji aku ni. Wa ma kana liya alaikum min sultan, sebenarnya tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa. Min sultan, tak ada sebarang kuasa untuk mempengaruhi kamu. Aku tak ada kuasa. Maknanya kalau ketika dunia dulu, aku goda kamu, aku kata buat. Kamu menolak, kamu melawan, kamu menentang, kamu jadikan aku sebagai musuh, kamu tak nak. Aku tak boleh tak boleh paksa kamu apa. Tak boleh. Umpamanya aku jadikan kamu kena sakit ke, kamu jatuh bankrupt ke, tak. Aku tak ada kuasa. Illa an da'autukum, kecuali apa yang termampu aku buat, aku seru, aku ajak kamu, fastajabtum li, kamu pula menyahut, menurut ajakan aku ini. Aku tak ada kuasa nak paksa. Jadi cuma aku ni merayu, menggoda, ajak, kamu ikut. Yalah, sudah. Fala talumuni, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, sebaliknya salahkan diri kamu sendiri. Ini pengakuan syaitan. Syaitan punya setan, betul. Jadi jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Aku tak ada kuasa. Ma ana bimusrikhikum, ma ana, dan aku ini tidak dapat, bimusrikhikum, tidak dapat menyelamatkan kamu,
wa ma antum bimusrikhi. Dan kamu pun tidak dapat menyelamatkan aku. Kita sama-sama dah. Aku tak dapat selamatkan kamu, kamu juga tak selamatkan aku. Dah memang nasib kita 2 kali 5 dol lah. Masuk neraka lah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya dari dulu lagi, masa kat dunia tu, dari dulu lagi, aku telah mengingkari perintah Tuhan yang kamu sekutukan daku dengannya. Aku langgar perintah Tuhan. Tuhan yang aku serukan kepada kamu untuk mempersekutukannya. Tuhan kata buat, aku kata jangan buat. Kamu sekutukan Tuhan, iaitu kamu ikut cakap aku. Jangan buat. So, ini dia. Ini yang syaitan katakan, pengakuan yang dibuat. Innal zalimina lahum azabun alim. Allah menekankan, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang teramat sakit, yang tidak terperi sakitnya. Subhanallah. Ini surah Ibrahim ayat 22. Silalah rujuk ayat tersebut, tafsiran-tafsiran yang lebih luas. Jadi ini pengakuan syaitan yang dia buat. Maka bila dia dah janjikan itu, maka Allah katakan, sekarang ini rasakanlah. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Rasakanlah. Dulu tak percaya kan? Buat tak apa-apa. Alah, tak ada dosa. Sikit je apa, sekali je apa, umpamalah. Apa maksudnya muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Apakah maksudnya bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sesuatu yang belum berlaku, yang di dunia ini buat itu, buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Memanglah itu realiti kita hari ini yang hidup kat dunia. Tapi apa yang dinamakan kehidupan akhirat, kita bukan dapat tahu sesuatu in future. Apa yang dikatakan syurga, apa yang dikatakan neraka, semua tidak berada di hadapan kita. So, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba firmankan di sini, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Ini dia neraka. Rasakanlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita selongkar dari awal lagi. Bila kita nak mula baca surah Yasin ini, ayat-ayat pertamanya, peringatan Al-Quran sebenarnya. Peringatan Al-Quran. Di balik itu, di samping itu juga malah curahan rahmat Tuhan. Dan ia terkandung dalam seruan Nabi junjungan. Peringatan Al-Quran, curahan rahmat Tuhan, dan seruan Nabi junjungan. Inilah dia. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah,
sesungguhnya engkau wahai Muhammad tergolong dalam golongan para rasul yang diutuskan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, tanzilal azizur rahim, yang mana Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Tuhan Allah yang maha perkasa, maha gagah, lagi maha penyayang. Tujuannya peringatan kepada kaum, untuk tunzira qauman, memberi peringatan kepada kaum yang dulunya datuk nenek moyang mereka pernah diberikan peringatan. Nah, ini dia. Jadi, sesuatu yang Al-Quran gambarkan tentang dahsyatnya kiamat, azabnya neraka, nikmatnya syurga, ini sebagai adalah peringatan-peringatan Al-Quran sebagai tanda rahmat Allah, sebab Allah bagi tahu dulu, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ini dia. Allah dah janjikan ini akan berlaku. Jadi sayangnya Allah tak mahu hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah disiksa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maaf kita tak berhasrat menyamakan manusia ini dengan Allah. Maha suci Allah. Tapi untuk mendekatkan, sebagai contoh, mendekatkan fikiran kita, sesuatu barang yang kita dapatinya, kita beli, yang kita idam-idamkan, takkan kita nak lepas gunakannya sekejap, kita biarkan. Umpamanya lah, sebuah jam tangan, mahal punya ke, umpamalah beribu harga dia, mungkin kita tak jaga betul. Kita bak kata orang, bila mana dah lepas gunakan, pakai campak je. Ini yang nak kita maksudkan. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang dah ciptakan kita, yang dah jadikan kita, Allah nak biarkan kita ini terjumus ke dalam neraka. Tidak. Allah ni kan Tuhan yang maha penyayang. Hidayah Allah berikan selama mana kita nak usahakan, kita nak bersungguh mencari dan mendapatkannya. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, ini sayangnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, utuskan Nabi junjungan. Ini adalah semuanya kerana Allah itu Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Tapi itulah manusia kan, yang banyak sangat membantah, banyak sangat alasan yang diberikan. Kadang-kadang bila buat sesuatu, dia katakan, kenapa aku buat macam ni? Kau tengok aku, macam mana aku buat? Dan seumpama dengannya. Banyak membantah dan alasan yang diberikan. Maka ayat 65 Allah firmankan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan pada waktu itu kami, yakni Allah, mematrai ataupun menutup rapat. Nakhtimu, menutup rapat. Matrai ala afwahihim, mulut mereka ni tak beri peluang mereka bercakap, tapi yang diberi peluang, wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka. So manusia pada hari tersebut mulutnya dah ditutup, dah tak boleh cakap. Sekarang ni boleh lah. Bila disuruh tak nak buat, berikan alasan. Oh, saya begitulah, saya beginilah. Maka pada hari tersebut, al-yauma, hari akhirat tu nanti Allah katakan, nakhtimu ala afwahihim. Terus
zip terus mulut ni. Dah tak boleh nak cakap lagi. Yang bercakap tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ni pula jadi saksi. Bima kanu yaksibun, berkenaan dengan apa yang telah mereka usahakan. Jadi mulut dah tak boleh cakap, yang bercakap itu, yang berkata itu, yang mengkhabarkan itu adalah tangan, kaki pula menjadi saksi. Bila disebut tangan, bukan maknanya tangan saja jadi yang cakap. Tak. Hatta dalam ayat yang lain Allah sebutkan kulit ni pun berkata-kata yang turut menjadi saksi. Kaki ni pun sama juga. Jadi maknanya kalau sebut tangan dan kaki, maknanya seluruh badan lah yang cakap dan yang jadi saksi. Pertamanya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini berlaku sebagai peringkat. Pertamanya, bila mana kiamat berlaku, bumi bergegar seperti mana yang Allah khabarkan dalam surah Az-Zalzalah. Bumi ini mula-mula jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi pun menceritakan segala khabar beritanya. Apa khabar berita yang diceritakan, yang disampaikan oleh bumi ini sendiri? Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi ialah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Semua perbuatan maknanya yang baik, yang tak baik lah. Sama ada lelaki ataupun perempuan, terhadap apa yang mereka lakukan di atasnya, di atas bumi ini. Maksudnya di atas bumi, walaupun dalam laut sekalipun. Itu maksudnya lah. Bumi akan berkata, dia, yakni si fulan ini, telah melakukan itu dan ini pada hari itu dan ini. Itulah berita yang diberitahu oleh bumi. So, bumi menjadi saksi. Ini yang pertama. Kemudian, peringkat yang diperkatakan dalam ayat 65 surah Yasin ini. Seluruh anggota badan menjadi saksi. Ini peringkat yang seterusnya. Kita tukil surah Fussilat ayat 19 hingga 21, di mana Al-Quran mengisahkan, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari dihimpun musuh-musuh Allah, a'da'ullah, musuh-musuh Allah ini, untuk dibawa ke neraka, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Maknanya kena escort. Ada malaikat yang mengawas. Tak cukup pakai kamera litar ataupun CCTV ke apakah. Tak. Malaikat yang akan temankan dia. Ikut. Pergi ke mana? Ilan nar. Ke neraka. Hatta sehingga iza ma ja'uha, apabila mereka sampai ke neraka, syahida alaihim sam'uhum, maka pendengaran, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum, dan juga kulit-kulit mereka, syahida alaihim, menjadi saksi ke atas mereka maksudnya. Jadi bila dimasukkan ke dalam neraka, baik pendengaran mereka, penglihatan mereka, hatta kulit-kulit mereka pun menjadi saksi ke atas mereka, bima kanu ya'malun, mengenai apa yang telah mereka lakukan. Ini ayat 20 surah Fussilat.
Dan ayat 21, wa qalu li juludihim. Ini macam kita katakan tadi ya, bahawa mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Apa pasal engkau kan kulit aku, kenapa engkau jadi saksi ke atas aku? Kenapa? Qalu, kulit ni jawab balik, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah Tuhan yang membolehkan kami ini bercakap. Allah berkuasa untuk menjadikan tiap-tiap sesuatu dapat ataupun pandai berkata-kata. Semuanya boleh. Kalau tadi dalam surah Yasin tu, wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tu tangan kami, tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka ini menjadi saksi. So hatta kulit-kulit ni lah. Wa huwa khalaqakum, dan dialah Allah ini yang telah menjadikan kamu, ciptakan kamu, awwala marrah, pertama kalinya dulu, daripada kamu tak ada, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. So ini peringkat di mana anggota badan menjadi saksi, dan akhirnya yang jadi saksi buku catatan amal. Buku catatan amal, setiap orang akan ada buku catatan amalnya, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, dan kitab-kitab amal, buku-buku catatan amal ini tetap akan dibentangkan. Wa wudi'al kitab, akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang al-mujrimin, yang berdosa itu, mushfiqina mimma fi, merasa takut apa yang tersurat, apa yang tercatat di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, celakanya kami, iaitu dengan mereka mengeluh, aduhai malangnya nasib kami, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apalah kitab catatan amal ni, la yughadiru saghiratan, hatta benda kecil pun, wala kabiratan, begitu juga benda besar pun, sikit pun dia tak tinggalkan, illa ahsaha, kecuali semuanya dihitungnya. Semua dihitung. Alah, aku bukannya banyak minum arak, contoh contoh kat dunia ni, bukan banyak. Tengok, pinjam nama si Usop tu, dia sebotol dia habiskan, aku cuma segelas pun tak sampai. Takkan itu pun dicatat? Tidak. La yughadiru saghiratan, sikit pun, kecil pun tak ditinggalkan, wala kabiratan, mahupun yang besar, setiapnya lah tak termiss, tak terlepas daripada catatan. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati segala apa yang dicatatkan, yang dikerjakan, ma'amilu, apa yang mereka kerjakan masa kat dunia ni, hadira, sedia tertulis di dalamnya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada sesiapa pun, setiap orang pun. So ini ayat 49 surah Al-Kahfi. Jadi buku catatan amal ini
menjadi saksi. So, mula-mula bumi, kemudian yang jadi saksi tubuh badan kita sendiri, seperti mana yang Allah firmankan dalam ayat 65 surah Yasin yang kita sedang hayatinya ini. Dan peringkat yang ketiga, buku catatan amal. Akhirnya, tidak cukupkah semua peringatan ini, wahai manusia? Inilah yang ingin kita lihat. Mudah-mudahan bagi kita yang sentiasa mendampingkan diri dengan Al-Quran, yang sering membaca firman-firman Allah, mengambil pengajaran dan peringatannya, orang-orang yang senantiasa beramal-amal baik terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk Allah, pasti akan mengambil iktibar daripada peringatan-peringatan ini. Mudah-mudahan. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita berhenti di sini. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. InsyaAllah ayat-ayat yang seterusnya, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang seterusnya, iaitu dengan erti kata yang lain, kita akan sama-sama hayatinya, iaitu ayat 66 dan seterusnya, insya-Allah. Terima kasih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.